Okey, baik. Jumpa lagi dalam kertas model SPM 3 untuk tajuk pengurusan sumber manusia. Okey. Okey, soalan ini disertakan maklumat ya. Okey, bila sebut maklumat mesti ada sesuatu. Okey, mungkin dalam bentuk cerita, gambar, uh, grafik dan sebagainya lah. Okey, bila ada maklumat, maka awak perlu guna. Wajib guna. Okey, wajib guna Ini kita panggil bahan. Bahan apa? Okey, betul. Bahan rangsangan. Sebelum ni yang biasa saya sebut BR. Okey. Mesti guna, wajib guna sebab ada markah dalam tu. Okey. Cuba tengok soalan Dia nak apa? Huraikan dua jenis latihan yang diberikan kepada syarikat JAKS Berhad. Okey, maka mesti berkait dengan latihan dalam cerita sahaja. Okey. Huraikan dua, tapi markah dia nak berapa? 6 markah. So, bila kata tugas huraikan, awak perlu guna fakta, huraian dan contoh. Okey. Nah, maksudnya 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh. Okey, baik. Bagaimana nak jawab soalan ini? Mestilah baca dulu. Baca terlebih dahulu situasi ini sekurangnya 2 kali. Baca 2 kali. Tahu? Saya tulis sini. Baca 2 kali. Okay, kenapa? Supaya maklumat yang dibaca tu tidak ketinggalan lah. Ataupun tersilap tengok ke kan. Nak periksa ni berdebar-debar. Jadi macam-macam perasaan yang timbul. Mungkin ayat sama awak tulis. Tengok betul-betul dan garis. Okey. Okey, baca. Okey. Seramai 5 orang pekerja sebagai pelatih pengurusan. Tengok. Sebagai pelatih. Maksudnya dalam syarikat yang sama ada pelatih. Okey. Tak nampak ke merah? Aku cuba kuning pula. Okey. Pelatih ini buat apa? Memantau kerja yang dilakukan mereka, memberi teguran yang benas. Maksudnya apa ni? Penyelia lah untuk pekerja-pekerja yang dilatih. Okey, situasi yang kedua, pakar sebuah agensi kerajaan. Yang ni maksudnya orang luar pula. Okey, cipta satu peralatan baharu dan syarikat telah membeli peralatan berkenaan untuk digunakan dalam jabatan pengeluaran. Okey, Encik John mengambil keputusan untuk menghantar. Tengok, menghantar seramai 3 orang penyelia ke agensi berkenaan tadi. Untuk mencipta alatan baru supaya dia belajar sesuatu daripada alatan baru yang dihasilkan. Okey. Jadi ada 2 situasi kat situ. Tengok jawapan. Seperti biasa, kita perlu apa? Kita perlu tulis pengenalan jawapan. Jenis latihan. Kat mana nak tulis pengenalan jawapan? Ambil daripada soalan saja. Okey. Cara nak tulis jawapan, kita dah baca tadi. Maka, fakta yang pertama. Okey, fakta yang pertama, ni. Nombor 1, latihan dalaman. Okey, ini fakta 1. So, macam mana cikgu tanda? Cikgu biasanya buat garisan macam ni. Alamak. Tak sama. Fakta, huraian, contoh. Okey. Fakta 1, baris yang sama 1. Okey, huraiannya, apakah latihan dalaman itu? Mestilah latihan dilakukan oleh pekerja di tempat kerja mempelajari tugasan di tempat kerja. Bukan di luar tempat kerja. Di tempat yang sama dia bekerja. Okey, yang ni H1.
Jadi huraian. Okey, contohnya 5 orang pelatih ni ambil daripada situasi soalan. So, kita kat sini sebagai C1. Okey. Yang kedua, latihan luaran. Maksudnya kita dapat latihan di tempat lain, bukan di tempat kerja. Okey, ini fakta kedua. Okey, apa maksud latihan luaran? Latihan diadakan di luar tempat bertugas. Tempat kerja ke, berkhusus di tempat lain. Guna je ayat yang awak mudah faham. So, itu sebagai H2. Okey. Seterusnya, contoh. Contoh sama juga, ambil saja daripada cerita. Cerita yang mana menunjukkan dia pergi tempat lain. Yang ni, seramai 3 orang penyelia ni pergi ke agensi yang menawarkan peralatan baru tersebut. Okay. Ini sebagai C2. Kita ada sini. Jadi, dah lengkaplah. 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh. Okay, 2 contoh. So, dapatlah markah 6/6. Okey. Jadi, perlu diingatkan semula, mesti menggunakan semua maklumat yang diberi. Okey, jawapan ada kat situ. Baca soalan elok-elok. Okey, kenal pasti kata tugas. Tengok markah. Okey. Okey, baik. Kita sambung dengan soalan 4B. Masih lagi berkaitan dengan maklumat. Okey, maklumat berkaitan dengan Cik Jamil. So, bila ada maklumat, maknanya ini sebagai bahan rangsangan wajib guna. Okey, wajib guna. Jadi, kenapa wajib guna? Sebab ada jawapan. Okey. Kita tengok soalan dulu. Okay. Nyatakan dan lakarkan struktur organisasi. Okey, nyatakan dan lakarkan struktur organisasi yang paling sesuai bagi peniaga Cik Jamil. Paling sesuai. Bila paling sesuai, mestilah baca dulu cerita ni. Mana yang lebih tepat. Sebelum tu awak dah belajar kan jenis struktur organisasi berdasarkan produk, wilayah, fungsi ataupun matriks. Matriks tu apa? Penggabungan. Okey. Jadi awak apa yang perlu buat yang pertama? Nyatakan dulu jenis dan juga barulah lakarkan struktur organisasi. Okey, kita tengok situasi dulu. Okey. Cik Jamil mempunyai kilang kasut ya. Kasut EZ Wear Sdn Bhd. Jadi memulakan perniagaan. So siapa bos kat sini? Kita cari dulu bos. Cik Jamil bos. Gitu. Ni jawatan pengurus besar. Kilang kasutnya nampak dia punya kilang. Mengeluarkan kasut sekolah. Okey, dipasarkan seluruh negara. Okey, pada tahun 2017 sudah maju selain kasut sekolah, dia buat apa lagi? Kasut sukan. Apa lagi? Kasut wanita. Apa lagi? Kasut lelaki dan kasut kanak-kanak. Okey, jadi dia menghasilkan kasut. Kasut tu apa? Produk. Okey, jadi struktur organisasi yang paling sesuai ialah struktur organisasi berdasarkan produk. Okey, tengok jawapan. Okey, ini bentuk struktur organisasi. Nampak ni? Pengurus besar Cik Jamil. Bos tadi. Tu tadi kan? Bos. Okey. Banyak produk yang dihasilkan kan? Mestilah kat bawah ni mesti ada pengurus kasut sekolah, pengurus kasut sukan, wanita, lelaki dan kanak-kanak. Okey, berapa markah yang diberi? 4 markah. Okey, macam mana nak bagi markah ini? Semua yang awak lakarkan ini, markahlah. Okey, sini akan tanda H1,
H2, H3, H4, H5 ataupun sini H6. Okey, so berapa markah ni? Ada 6H maksudnya 6 lah kan? Walaupun banyak, tetap awak akan dapat markah maksimum. 4, 5, 6. Yang ni dapat 6 kan? Okey. Tapi sini semua 6. Dia nak maksimum 4. Apa yang tertinggal di sini? Calon tertinggal untuk menulis, menyatakan struktur organisasi. Jenis struktur organisasi. Jadi sebelum awak lakar, kena tulis jawapan. Sini apa tadi? Struktur organisasi berdasarkan apa? Produk. Okey, good. Okey, struktur organisasi berdasarkan produk. So, dapatlah sini markah. Tertinggal tadi. Okey, biasanya kita buat fakta. Atas 1 dapat 1 dah. Maksimum 1. Sini maksimum 3. Ini dapat 6. Sini dapat 1, maksimum 1 lah untuk menjawab kepada soalan yang ditanya, nyatakan. Okay, so sini 1, sini maksimum 3 sebab total sini 4. So dapatlah 4/4. Okay. Jelas ya? Saya harap awak semua jelas lah. Okay. Biasanya kalau soalan macam ni, nyatakan dan lakarkan ni, ramai tertinggal yang ni. Nyatakan. Ramai tertinggal yang ni, lupa pula nak tulis ni. Jenis struktur berdasarkan produk. Okay. Hati-hati semasa menjawab soalan.